Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Cikgu Fahmi dalam subjek Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Okey, baik. Kali ini awak akan belajar tajuk barulah. Okey, baik. Awak akan belajar tajuk baru kali ini, iaitu unit 3. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 38, iaitu reka bentuk pengaturcaraan. Okey, ini adalah tajuk barulah. Okey. Baik, standard kandungan. Apa standard kandungan yang akan kita belajarkan dalam tajuk inilah? Okey, 6.3 asas reka bentuk pengaturcaraan. Okey, kita belajar asas dia dulu. Okey. Standard pembelajaran 6.3.1 menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengaturcaraan. Okey. Kita akan belajar tentang ini dahulu. Okey. Supaya awak boleh faham apa itu pengaturcaraan, dan kemudian next kelas baru kita akan belajar dengan lebih lanjut lah. Okey. Baik, kita akan tengok video yang ditayangkan ini. Okey, awak boleh tengok dalam video ni. Okey, robot itu sedang bergerak. Dia bergerak ikut dia jalan depan, kemudian dia pusing, dia menari lah. Okey, nampak? Dia jalan sikit, lepas tu dia menari, pusing. Okey. Ini robot kedua pula. Robot kedua dia ada lampu dan pergerakan dia sama juga. Jalan sikit, lepas tu pusing. Jalan sikit, pusing. Okey. Ini dalam robot ni dia dah atur dah pengaturcaraan dia sebenarnya. Sebab tu dia boleh bergerak dan ikut pengaturcaraan yang dah buat tu. Okey, tengok. Okey, robot yang ketiga pula. Yang robot ni dia okey sikit, dia boleh berjalan. Okey. Dia boleh undur. Yang tadi dia boleh datang jalan ke depan, dia boleh undur ke belakang. Okey. Lepas tu dia ada roda, bergerak ke depan, bergerak ke belakang. Soalnya robot ni didatangkan dengan alat kawalan jauh ataupun remote control lah. Okey, nampak? Dia boleh pusing, berjalan. Okey. Dia ada roda, boleh bergerak ke depan, ke belakang. Okey, baik. Bagaimana robot-robot ini berfungsi? Siapa tahu macam mana robot ini berfungsi? Okey, sebenarnya robot ini dia bergerak apabila ada atur cara yang dimasukkan ke dalam mikropengawal supaya robot itu bergerak. Okey, kita dah set dah. Okey, kita set berjalan sedikit, pusing. Berjalan sedikit, pusing. Kemudian ulang. Sebab itulah robot tu dia akan buat perkara yang sama saja, sebab kita dah set dah. Kita dah buat pengaturcaraan dah, supaya robot itu bergerak mengikut apa yang kita telah tetapkan. Okey, iaitu nanti kita akan belajar macam mana cara untuk menetapkan atur cara tu. Okey. Baik, kita tengok kepada asas reka bentuk pengaturcaraan. Okey. Dia ada dua. Okey, yang pertama sekali struktur kawalan pilihan. Maksudnya kita boleh buat pilihan robot ni, ataupun nanti awak akan tengoklah dia punya contoh dia tu. Okey. Pengaturcaraan ni kita boleh buat pilihan. Kita boleh pilih A, B, C, D. Kita boleh pilih. Kita masuk, kita on je benda tu. Kita tekan start. Kita boleh pilih dia nak buat apa. Ini ke. Boleh buat pilihan. Okey. Kemudian struktur kawalan ulangan. Maksudnya kita set je robot tu on, dia akan buat benda yang berulang-ulang. Macam mana? Apa contoh-contohnya? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, struktur kawalan pilihan. Okey, satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, maksudnya kita dah set kan benda ni, kita boleh set, boleh pilih
Nak A ke? Nak B ke? Nak C ke? Nak D ke? Okey, apa contoh-contohnya? Kita tengok. Yang pertama sekali, mesin vendor ni. Okey, kita boleh pilih kita nak yang mana. Nak botol air. Maksudnya kita dah masuk duit, dia akan kita set. Okey, nak buat pilihan yang mana? Kita nak minum air A, minum air tin bawah, ataupun nak ambil keropok atas tu. Kita boleh buat pilihan. Maksudnya kita tekan contoh A2, maksudnya air tu. Jadi robot tu dia akan bergerak pergi ke A2, dia akan ambil air tu, kemudian dia jatuhkan benda tu. Maksudnya kita boleh buat pilihan apa makanan yang kita nak. Okey, kemudian yang ini pula kita boleh buat pilihan. Pernah tengok kan mesin ni, mesin teddy bear ni, dia macam claw tu, macam jari dekat atas tu, dia macam cangkuk tu. Kemudian dia akan ambil lah bear tu. Jadi kita boleh buat pilihan. Nak ambil bear yang mana satu? Yang atas ke, yang di bawah ke, yang di tepi ke, di tengah. Jadi kita masuk je duit, kita gerakkan robot tu, kemudian kita tekan okey, dia akan turun, dia akan ambil. Maksudnya kita boleh buat pilihan lah yang mana kita nak gunakan. Ini pun robot juga, kita dah setkan dia. Kemudian apa dia lagi? Mesin photostat. Okay, mesin photostat ni kita boleh set juga. Nak photostat warna hitam saja ke? Nak photostat warna ke? Kemudian kita boleh set lagi. Nak buat berapa? 1 ke? 2 ke? 3 ke? Okay, jadi maksudnya dekat sini kita dah buat kawalan pilihan. Kita boleh pilih kita nak buat apa yang kita nak. Okay, yang kedua pula kita tengok struktur kawalan ulangan. Apa maksud ulangan ni? Okay, satu set yang sentiasa berulang-ulang sehingga dipenuhi. Sehingga dipenuhi ni, kalau kita buat forever ni, maksudnya dia akan sentiasa berulang sampailah habis bateri. Itulah dimaksudkan berulang. Kalau kita set forever, kalau kita set berulang sekali saja, maksudnya dia ulang sekali, lepas tu tutup. Sebab tu dia akan ada yang satu. Nanti kita akan belajar lah macam mana kita nak set atau caraan tu, macam mana kita nak benda tu berulang-ulang. Okey, apa contoh-contoh struktur kawalan yang ulangan? Okey, kita boleh tengok yang pertama sekali, lampu isyarat. Kalau awak tengok lampu isyarat ni takkan berhenti, betul tak? Warna merah, contoh kalau warna merah tu 5 saat, kuning tu 5 saat, hijau tu 10 saat. Dia akan merah 1, 2, 3, 4, 5. Dia bertukar pula hijau 10 saat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dia tukar pada kuning pula 5 saat, 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan bertukar-tukar, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning, merah, hijau, kuning. Dia akan berulang-ulang. Lampu isyarat ni kita dah setkan dia dah, sentiasa berulang-ulang. Tak ada lah orang nak pergi, ada orang setiap tiang lampu isyarat tu pergi tekan, sekejap lagi warna merah, sekejap lagi warna hijau. Tak ada. Kita dah set, memang set dah. Merah lama mana, hijau lama mana, kuning lama mana. Okey, sebab tu dia kita kata berulang-ulang. Okey, kemudian tengok ni ambulans. Apa yang dekat sini kita nak tengok yang sentiasa berulang-ulang? Bukan van tu. Awak tengok lampu dia ni, lampu ambulans, lampu polis, lampu bomba yang dekat atas tu, dan siren kan. Lampu dan siren ni bila tekan on saja, lampu tu dia akan berulang-ulang. Merah biru, merah biru, merah biru, merah biru. Dia ulang-ulang dengan siren tu. Nino sampailah kita tekan off. Sebab itulah sehingga dipenuhi. Bila kita tekan off, dia akan stop lah. Okey, Nino. Dia akan berulang-ulang bunyi tu. Bunyi tu sentiasa berulang-ulang. Lampu tu pun sentiasa berulang-ulang. Merah biru, merah biru, merah biru. Kan? Itulah yang dikatakan set yang berulang-ulang. Okey, kemudian lampu klip ni, lampu klip. Okey, ataupun orang utara kata lampu liklak. Lampu ni kita set dia kan ada dekat kotak dia tu, kita set tindakan yang berulang-ulang. Contohnya macam mana kita nak klip benda yang corak yang sama je, dia akan berulang-ulang lah corak tu. Ataupun kita nak yang sekejap biru, sekejap merah, sekejap kuning, dia akan tukar-tukarkan lampu kan, pelan. Itu pun kita boleh set juga. Kita tekan je benda tu. Dalam tu dia dah diprogramkan dah.
Kita hanya tekan tu je. Okey. Apa yang kita belajar ni sebenarnya kita nak programkan yang dalam kotak hitam lampu isyarat tu. Contohnya macam tu lah, kita nak programkan dari awal. Okey. Yang ada dah kita beli yang dah siap tu sebenarnya mereka dah programkan dah siap dah. Kita hanya tekan nak A ke, nak B ke, nak C ke macam tu. Okey, kita belajar ni adalah struktur ataupun kawalan yang ulangan dan juga buat pilihan. Kita nak belajar dari awal macam mana kita nak set supaya benda tu boleh ikut kita punya arahan. Okey, setakat ni itu saja kita punya pembelajaran kita, iaitu struktur kawalan pilihan dan juga kawalan ulangan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Sebelum tu, kamu dikenaki buat sedikit nota iaitu mengenai struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. Buat nota itu saja. Okey? Itu saja untuk PDPR kita hari ini. Okey, sekian, terima kasih.